Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala dapat bersama pada pagi ini, dan masih lagi dalam halaqah Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu anhu. Kita dah sampai pada bait yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Ismatuhum kasairil malaikah. Masuk bait ni wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad wajibnya ismah kepada seluruh nabi-nabi dan mursalin. Sebelum kita dah mengaji bab sifat Rasul. Sifat Rasul ada 4 kan, yang disebut dalam bait saya sebelum ni. Apa dia? Allah SWT arsala anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Kemudian di antara kewajipan juga bagi Rasul ismatuhum, ismah mereka. Dan juga kita wajib juga berpegang, beriktikad para malaikat juga ada ismah. Maksum maksudnya. Jadi ismatuhum kasairil malaikah. Mereka maksum seumpama para malaikat. Baik, apa maksud ismah? Ismah maksudnya mutlaqul hifzi. Penjagaan secara mutlak. Maksud dijaga. Bila dijaga maka dipanggil ismah. Segi istilah, maksud ismah hifzullahi lahum minaz-zambi ma'istihalati wuqu'ihi. Allah menjaga mereka daripada melakukan dosa, bersama juga dengan maksud mustahil berlaku dosa kepada para nabi. Mustahil. Maksudnya boleh kita bayang, kata gambar, kalau tak sebut ma'al istihalah tu, kalau tak sebut perkataan ma'istihalati wuqu'ihi, kita boleh gambar kata Allah jaga, tapi boleh jadi tak dia buat dosa? Boleh jadi tak. Para nabi mustahil buat. Mustahil melakukan dosa. Boleh tak? Mustahil di sini apa? Mustahil aqlan wa syar'an. Akal dan syarak sekali. Baik, wa fadalul malaikah. Dia beza ismah dengan Allah SWT, maksum dengan mahfuz. Ada dua istilah yang ulama selalu guna. Maksum, mahfuz. Maksum kepada para nabi. Maksum, mereka dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa, ma'astihalati wuqu'ihi. Termasuk dengan mustahil mereka melakukan dosa tersebut. Manakala mahfuz. Mahfuz pula maksudnya hifzullah alaihim minaz-zambi. Allah menjaga para awliya. Hifzun, mahfuz ni kepada para awliya. Maksum kepada para nabi dan para malaikat. Ya, mahfuz kepada para anbiya. Jadi maksud mahfuz hifzullah ta'ala alaihim minaz-zambi ma'a jawazi wuqu'ihi fi dzamb. Boleh jadi dia buat dosa. Boleh tak? Beza dengan anbiya. Anbiya ma'a istihalah. Manakala para wali jaiz. Harus di sini bukannya depa boleh buat dosa, dah. Harusnya harus akal. Alhamdulillah harus akal. Jadi maksudnya boleh kita gambarkan kata, boleh terbayang kata wali akan melakukan dosa. Bila ditanya pada Imam Qushairi radhiyallahu anhu, adakah boleh jadi tak? Maksudnya harus tak para wali berzina? Wali usah berzina. Harus ini harus akal lah. Maksudnya boleh tak tergambar dalam otak kita para wali yang hebat-hebat ni berzina? Ulama jawab apa? Boleh jadi. Imam Qushairi kata boleh jadi, tetapi kebanyakan mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka lakukan perkara tersebut, mereka akan cepat bertaubat kepada Allah. Ini beza hifzu mahfuz para awliya dengan awam. Dan orang para awliya ni kalau mereka buat dosa, mereka akan cepat taubat dan diterima taubat di sisi Allah Ta'ala. Baiklah. Wa fadalul malaikah. Wa fadalul malaikah maksudnya para anbiya dan para mursalin, mereka ini lebih afdal daripada para malaikat. Jadi
Syair itu maksud dia apa? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Para anbiya, mereka ini maksum seperti mana para malaikat, dan ini adalah wajib kepada para anbiya. Wajib. Wa fadalul malaikah, dan mereka pula melebihi kelebihan mereka tu daripada para malaikat. Maksudnya para malaikat dengan para anbiya, mana lebih afdal? Anbiya dan mursalin. Yang paling afdal sekali siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah yang paling tinggi ranking, ya, di kalangan para anbiya. Yalihi Sayyiduna Ibrahim. Selepas tu Nabi Ibrahim. Fasayyiduna Musa. Fasayyiduna Isa. Fasayyiduna Nuh. Wa haula'i hum ulul azmi. Ay as-sabri wa tahammulil masyaq. Maksudnya, yang pertama paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang paling tinggi Sayyidina Ibrahim AS. Yang ketiga paling tinggi Nabi Musa AS. Yang keempat Nabi Isa AS. Yang kelima Nabi Nuh AS. Yang kelima-lima ni mereka ni adalah ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Ulis sabri wa tahammulil masyaq. Itu maksudnya. Jadi ulil masyaq, ulil sabri. Mereka orang yang paling sabar. Dan orang yang paling kuat menerima tentangan adalah 5 orang Nabi. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi wajib bagi kita untuk kena tertib mengikut 5 ni. Segi afdaliyah. Jadi maksudnya kalau orang tanya kita mana paling afdal di kalangan Nabi-Nabi, kena ikut tertib yang kita sebut tadi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Tak boleh kita kata Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Tak boleh gitu. Dia kena ikut turutan. Boleh tak? Dalam bab ulul azmi minar rasul. Baik. Dan kemudian yang mengikut selepas para nabi dan para rasul, ulul azmi minar rasul, 5 orang ni, yang paling afdal adalah para rasul. Selepas para rasul, seluruh para anbiya pula. Ini turutan kedua tadi para rasul semua, ya. Yang ketiga turutan adalah para anbiya selain daripada rasul. Yang masa sama para anbiya pun ada martabat-martabat dia sendiri yang diketahui di sisi Allah Taala. Kita tak tahu. Pada Nabi kata para ulama, walaupun tidak tahqiq dalam ni, maksudnya khil 124,000 orang Nabi. 124,000 Nabi. Seumpama bilangan para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi 124,000 kata sebagian ulama. Imam Ibn Hajar dalam Allahumma salli alaihi dalam kitab dia Al-Isabah kan, Tamyiz as-Sahabah, dia hanya sebut lebih kurang dalam 60,000 ke 90,000 sahabat. Tak silap saya dalam 60,000 je sahabat disebut. Bagi berapa puluh ratus ribu tu tak ada nak sebut. Sebab apa? Sebab tidak diketahui. Maksudnya ada yang terkenal, ada yang tak terkenal, itu. 124,000. Satu pandangan pertama. Pandangan kedua sebut para rasul 313 orang. Daripada 124,000, 313 orang rasul. Jadi ini Allah Sayyidina Muhammad, kedudukan mereka. Jadi kita ulang balik, 5 orang Nabi ikut turutan. Lepas 5 orang Nabi tadi, semua para rasul. Tak. Lepas para rasul, para Nabi yang bukan rasul, ikut martabat pula apa? Selepas tu ru'asaul malaikah, baru ikut ketua-ketua malaikat. Selepas para Nabi yang bukan rasul, barulah turutannya malaikat. Malaikat siapa dia yang paling tinggi sekali? Sayyidina Jibril alaihi salam. Ru'asa malaikat ni depa sekali, satu turutan, depa satu martabat. Ru'asa ni contoh Sayyidina Jibril alaihi salam, hamalatul arsh, yang membawa arsh atau memegang arsh. Yang tanggung arsh ni ada 4 malaikat. Bila kiamat berlaku akan tambah 4 lagi, jadi 8. Tengok. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin 8. Yawma idzin 8. 8. Waktu ketika kiamat berlaku. Dan kemudian yang paling tinggi juga apa dia? Tengok disebut di sini, wahumul arba'atu al-an. Sekarang 4 malaikat yang sedang pegang. Arasy Allah Taala sangat besar. Kata ulama, digambarkan arasy ni sebagian sebut dalam hadis kata. Syekh Usti yang sebut. Digambarkan kursi Allah Taala. Kursi alam ni. Cakrawala ni, kalau kata alam langit bumi semua ni dibandingkan dengan kursi.
Kita ada tahu cakrawala kita ni galaksi Bima Sakti ya. Hak kita duduk ni ada Andromeda, ada apa lagi tak? Apa ni? Tak pernah ingat. Itu nama-nama apa? Nama-nama Tuhan Greek tu. Andromeda awek kepada ni. Awek kepada anak Zeus. Nah, Clash of Titan kan tengok? Clash of Titan kan awek dia nama Andromeda. Hak barunya. Cerita baru. Nombor 2. Jadi Andromeda ni nama perempuan lah. Jadi tumpang nama tu pinjam nama galaksi. Bima Sakti apa semua tu. Baik. Semua ni kalau dikumpul dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala hanya seumpama satu bentuk cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Padang pasir tu kursi, cincin tu waktu galaksi-galaksi yang ada. Nah, satu besar tu je kita. Dan bukan besar tu kita. Kita tu duduk dalam salah satu galaksi. Dah duduk dalam galaksi, duduk dalam bumi pula. Bumi macam mana pandangan Allah kalau dibandingkan nak tengok kebesaran Allah Ta'ala bandingkan dengan kita. Jauh. Betul. Kalau bumi tu pula kata ulama, kalau boleh dimasukkan ke dalam matahari, bumi kalau disumbat masuk dalam matahari, boleh masuk 300 biji bumi. Besarnya matahari tu 300 biji bumi boleh masuk dalam matahari. Matahari itu dah besar lah tu. Sebab 360 biji boleh masuk. Matahari yang besar macam tu pun ada satu lagi planet kata Syekh Husri. Satu hari dalam kelas Syekh Husri bawa main gambar planet. Saja bawa keluar gambar planet, tunjuk gambar-gambar planet. Satu planet ni besar biji bola. Bukan besar biji bola kita lah. Gambaran dia sebesar biji bola. Matahari hanya sebesar telur ayam. Bumi besar mana? 300 biji boleh masuk dalam tu. Nampak tu tak ada tempat tu. Tu pun saya kata masih lagi ada lagi orang zaman lah berebut bumi, berebut tanah, kan? Nak jawatan. So nak jawatan bukan untuk apa? Untuk kepentingan diri. Maksudnya macam seolah-olah akan duduk di bumi selama-lamanya. Tak. Kita nak jawatan tapi nak jawatan pada orang gila jawatan. Betul kan? Boleh, faham? Untuk jadi kata. Baik. Boleh nampak lah? Jadi tu gambaran kan? Baik, tu kursi dengan seluruh galaksi ni langit dan bumi dan isinya dilempar di kursi hanya seumpama sebentuk cincin di tengah padang pasir. Padang pasir tu adalah kursi, cincin tu adalah semua yang ada dalam langit dan bumi. Baik, kursi Allah Ta'ala pula dibandingkan dengan arash adalah seumpama sebentuk cincin dilempar di tengah padang pasir. Kita di mana waktu tu? Tak ada tu. Dan luasnya arash seluas padang pasir tersebut. Kursi pula besar tu pula. Bayangkan besar lah. Dan bayangkan malaikat 4 tu yang duk tanggung arash. Besar lah. Kita tahu habis tu Jibril kecil sebab dia boleh masuk bumi. Dan malaikat boleh berubah-ubah bentuk. Tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifah. Boleh bentuk jadi berubah besar, kecil dan sebagainya. Nampak tak? Dan sebagian ulama yang paling besar di kalangan malaikat adalah Sayyidina Israfil. Dia akan mengaji bab ni. Kita akan mengaji bab tersebut. Jadi bayangkan besar mana malaikat yang pegang arash. Yang tu sekarang ada 4 malaikat. Kalau hari kiamat berlaku, Allah akan gantikan, akan tolong pula 4 malaikat tersebut, akan ditolong oleh 4 orang lagi malaikat. 4 lagi malaikat akan bantu pula 4 lagi tu. Jadi 8 malaikat. Itu disebut dalam Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Di 4 lagi tambah jadi 8 malaikat akan menanggung arash pada ketika tersebut. Jadi malaikat yang lain, antara ketua-ketua malaikat ini dipanggil karubiyin. Malaikat karubiyin ni siapa dia? Malaikat yang mana selalu berterbangan di arash. Malaikat ni selalu duduk berlega-lega di keliling arash. Nampak tak? Kenapa disebut karubiyin? Kerana malaikat ni tugas dia apa dia? Untuk berdoa kepada Allah, mengangkat kesusahan dan bala yang berlaku di kalangan manusia pada umat. Jadi mereka ni terkenal dengan yang akan mendoakan doa tersebut. Dari terbang tu mereka akan doa moga dia angkat balak daripada muka bumi Allah Ta'ala. Nampak tak? Baik, habis 4 malaikat ni, 4 malaikat jenis-jenis ketua-ketua malaikat lah. Ketua-ketua malaikat termasuk juga Israfil, Israel, dia lagi Malik, Ridwan. Ni nama-nama ketua bagi malaikat dalam tugas masing-masing. Bawah dia ada JK pula. Ada organisasi dia apa? Jadi mereka ketua, kan? Kemudian bawah tu ada AJK. Dia nampak tak semua alam ada
ada organisasi. Tak mau organisasi ini dipening kita. Tuan tak mau ikut. Dia tidak berorganisasi. Organisasi ini maksudnya dia lari daripada sunanillah. Sunnah Allah Ta'ala tak di muka bumi. Perlu berorganisasi. Malaikat pun ada organisasi, nabi-nabi pun ada organisasi. Siapa paling tinggi, siapa nombor 2, nombor 3, nombor 4, tengok organisasi itu. Baik. Kemudian para aulia selepas jadi ulang balik. 5 orang nabi yang paling tinggi ulul azmi. Martabat kedua selepas dia siapa dia? Para rasul. Selepas para rasul, para nabi yang bukan rasul. Yang keempat, ru'asaul malaikah. Yang kelima, para aulia di kalangan manusia yang bukan nabi. Nampak kata apa ni? Para aulia di kalangan manusia ni, yang mereka ni bukan nabi tapi para wali, mereka kedudukan dia bawah sikit daripada ru'asaul malaikah. Lagi tinggi pada malaikat. Malaikat bawah dia apa? Depa tinggi pada malaikat lagi. Bawah sikit pada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Hamalatil Arsh, Karubiyin. Ni, hebat. Seperti Sayyidina Abi Bakr Siddiq, Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para aulia wali-wali Allah Taala. Kerana dalam hadis Nabi sebut, "Innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwa an-nabiyyin wal mursalin." Allah Taala telah memilih sahabat-sahabatku ni dipilih secara khusus oleh Allah Ta'ala untuk jadi sahabat Nabi. Kita terlepas dah fadilat tersebut. Kita bersyukur cuma jadi umat Nabi SAW. Jadi sahabat, kita bukan pilihan Allah untuk jadi sahabat Nabi. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk duduk dengan Nabi dan jadi sahabat Nabi, membantu Nabi, ini adalah golongan yang terpilih sejak pada alam azali lagi. Allah Ta'ala pilih nama dia sekian. Dia ni akan duduk dengan Nabi dan akan membantu Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maksudnya nama dia adalah nama yang paling tinggi yang dipilih Allah Ta'ala untuk duduk dengan Rasulullah. Faham? Dalam hadis dia sebut, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Hadis tu walaupun sebagian ulama kata, banyak ulama sebut Imam Sakhawi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar, dan ramai ulama-ulama dia kata hadis ini tidak sahih. Cuma makna dia sahih. Ada sebut dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Jadi hadis tu kena ada makna dengan al-ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Kena. Atau yang ulama sebut, berlaku yang kita cerita selalu kan. Bila ada seorang lelaki mai tanya kepada Al-Imam Sya'rani, betul ke kata anbiya ummati ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Baik, kami para nabi kami boleh hidupkan orang mati. Ulama apa boleh buat? Akhirnya dibawa Sayyidina Ali Khawas radhiyallahu an, dihidupkan orang mati di satu kuburan yang ringkas cerita lah. Dia hidupkan orang mati tersebut, kemudian dia kata apa? Ni ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Tapi Imam Ali Khawas kata apa? Ana khadimul ulama, laisa ulama. Aku baru khadam ya. Khadam boleh hidup orang mati ulama. Nampak kata itu. Hebat. Satu cerita lagi, Bayram, Syekh Bayram yang mendidik Al-Imam Muhammad Al-Fatih. Dia juga berlaku kisah yang sama, menghidupkan orang mati 2 kali pula tu. Sekali dia hidup, dia suruh qum bi iznillah. Yang orang tu bangkit tu daripada kubur. Hak yang Kristian yang buat main hadis tu dia tak apa nak. Jadi sungguh rupanya. Akhirnya dia kata ni baru lagi mayat ni, tak boleh, tak mau. Nak mayat lama. Pergi kubur lama pula. Akhirnya Syekh Bayram kata apa? Qum bi izni. Bangunlah dengan izinku. Bangun pula hidup pula. Ni kata ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Masuk Islam terus lelaki tu sebut. Cerita dia banyak lah. Kita cerita dah selalu. Baik. Boleh nampak lah. Jadi para awliya di kalangan umat Nabi SAW tinggilah kedudukan mereka. Masuk juga awliya yang hidup pada zaman-zaman dulu, Nabi-Nabi dulu. Seperti Juraij. Seperti dia lagi nama-nama terkenal. Juraij. Tu yang terkenal dalam Sahih Bukhari sebut kan. Juraij tu di mana? Di Greece. Di Greece. Masih maqam ni masih ada lagi di Greece. Tapi dah jadikan gereja Kristian. Gereja Saint George. Kalau siapa pergi ke Greece, di kepulauan Greece, ada satu gereja ni nama Saint George. Saint George ni adalah nama Juraij. Dalam bahasa Inggeris, Josh. Bahasa Arab, Juraij. Jadi mayat dia kata masih elok sampai sekarang. Jahatnya Kristian ni, dia korek kubur Sayyidina Juraij, dia letak dalam kaca mayat dia. Dan masih elok, bukan diawet. Dia kulit darah dia nampak macam masih mengalir lagi. Tapi dipakaikan salib semua. Jadi dia diperbuat upacara tahunan, akan mai untuk buat haji di situ.
Jadi orang Kristian yang buat haji dia di Greece. Akan main lawat maqam Sayyidina Juraysh, akan cium kaki Sayyidina Juraysh. Hak ni yang disebut Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid atau awliya'ihim masajid. Ni hak ni yang disebut ni. Jadi apa ni, depa sujud kepada para wali depa. Sujud sebagai ibadah. Kita ada ambil kubur para nabi kita sebagai tempat ibadah. Maksud tempat sujud. Tak. Kubur yang di Masjid Sayyidina Husain tu bukan kita pergi sujud kat kubur. Kita sujud pada Allah Taala. Dia bukan perbahasan yang masalah kubur dalam masjid. Bahasan dalam ini tempat sujud. Maksudnya ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid, maksudnya makan li sujud, tempat sujud. Pergi sujud ke maqam. Boleh tak? Sujud kat maqam tu tak boleh. Baik tak boleh tu pula kena tengok pula Imam Ghazali kata. Kalau dia tu tengok, kita nampak depan mata dia tengah sujud depan maqam, tak boleh terus hukum kafir. Tanya dulu sujud sebab apa? Sebab ibadah ke sebab ta'zim? Kalau sebab ibadah kafir. Kalau jahil kena ajar dulu. Kalau kata dia sujud sebab dia ta'zim, ta'zim tidak kafir. Ta'zim cuma fasik. Kena ajar dia juga. Nampak tak? Maksud dia nak kena husnuzan dulu. Tu kalau kata lakukan. Syekh Jamal kata bab i'tiqad ni dia berkaitan dalam, bukan dengan luar, bukan dengan perbuatan orang tersebut. Kalau orang ni kita nampak tengah sujud di kubur, kita tak ada hukum kafir lagi. Kena tanya dulu. Tak ada hukum kafir terus. Sebab apa? Sebab i'tiqad dalam, bukan dengan perbuatan. Perbuatan dia yu'addi ilal kufr. Semua i'tiqad dia kena tengok pula. Ta'zim ke ta'abud kan. Tapi kalau kata orang duduk di rumah, tak kata pergi mana? Duduk di rumah, sembah kubur pun tak, apa pun tak. Tapi dalam hati ada Tuhan lain selain pada Allah. Sebab tu duit ni adalah Tuhan. Tak ada duit tak boleh. Tuhan ni duit lah, duit kita lah Tuhan sama lah. Sembah duit. Di Krabi, Thailand, sembah kemaluan lelaki. Buat patung kemaluan lelaki, sembah patung di Pulau Krabi. Saya teringin nak pergi. Bukan pergi tengok datang tu. Krabi ni cantik, tempat dia cantik, tempat peranginan. Tapi ada satu pulau tu, Krabi ni tempat dia buat tempat sembah kemaluan. Ada tempat sembah kemaluan perempuan pun dah. Buat bentuk kemaluan perempuan, sembah kemaluan tersebut. Ni kalau kata tu, kalau dia tak pergi tempat tu pun, tapi dia beriktikad di rumah dia, kafir tak ada waktu tu? Kafir. Jadi kafir bukan dengan perbuatan dia, dengan iktikad tu. Baik. Selepas para wali, di kalangan para di kalangan manusia, awamul malaikah, malaikat-malaikat yang lain. Bawah dia sikit. Lepas awamul malaikah, barulah awamul bashar. Awamul bashar, manusia biasa pula lah. Bawah sikit pada malaikat. Nampak tak? Wa karamna bani Adam. Baik. Al-Imam Tajuddin Subki mengatakan mentafdilkan ataupun meletakkan kelebihan manusia lebih daripada para malaikat ni, ini bukanlah satu i'tiqad yang kalau kata kita tak tahu pun tak apa dia kata. Bukan satu i'tiqad yang wajib untuk kita pegang. Dan kalau kata kita jahil, orang tanya kita malaikat dengan manusia biasa ataupun para wali dengan malaikat awamul malaikah, mana lagi tinggi? Kata Imam Tajuddin Subki, kalau tak tahu pun tak apa. Kerana apa? Wassalamatu fis sukuti an hadhihi al-masalah. Yang selamatnya baik kita duduk diam. Baik kita tidak berbahas tentang perkara tersebut. Wa dukhulu fi at-tafdil baina hadaini sinfain al-karimain 'ala Allah Ta'ala min ghairi dalil qati', dukhulun fi khatarin 'azim. Kerana kita tidak ada dalil yang qat'i. Yang kata para wali di kalangan manusia ni adalah lebih tinggi pada para malaikat. Ni pandangan Imam Subki lah. Imam Tajuddin Subki. Jadi dia kata masuk dalam satu masalah yang tidak ada dalil qat'i, khususnya dalam bab ghaibiyat ni, ini benda yang masalah, berbahaya. Wa hukmun fi makan lasna ahlan lil hukmi fihi. Kalau kita telah meletakkan hukum pada bukan tempat yang patut kita tak hukum, kita tidak ada keahlian untuk tak hukum dalam bab tu. Jadi Allah SWT mungkin yang dipegang oleh para ulama ni berdasarkan pada hadis. Bila Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, al-anbiya a'la minal malaikah, kerana tu mungkin dia perbahaskan di situ. Wajah nazar lain lah. Tapi bukan kita nak kata Imam Subki tak jumpa. Imam Subki ni Masya Allah, tabarakallah, alim. Hadis dia lebih banyak, ribu-ribu, puluh-ribu hadis hafal. Takkan dia tak jumpa hadis tu? Tak, bahasan dia lain ni masalahnya. Dia kata ni benda ni tidak ada dalil qat'i. Dia sebut dah jelas. Tak ada Nabi sebut secara jelas. Sebab apa? Kaedah pengambilan dalam ilmu akidah, mau tak mau kena tengok dalil qat'i. Mutawatir. Kan? Bukan hadis ahad. Tak boleh tengok hadis ahad. Nampak tak? Sebab apa Imam Subki tak ambil hadis ulama, al-ulama warasatul anbiya? Kerana hadis tu hadis ahad.
Nah, mungkin hadis itu masyhur. Masyhur tidak sampai tingkat mutawatir. Nah, nak kita mengaji kan ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis apa ni gharib. Semua ni dalam bab rawi berapa orang. Masyhur ada yang sahih, gharib ada sahih. Nah, aziz pun ada sahih. Tapi nak cari mutawatir yang tak ada nak bincang dah. Sebut contoh hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Tak boleh nak bincang dah hadis tu. Maksudnya kalau kita dengar hadis ni khata'i, tak boleh bincang sanad lah. Sanad tak boleh bincang lah waktu tu. Dengar hadis ni, wajib beriman. Ingkar, kafir terus kita sebut. Nampak? Hadis mutawatir lagi apa dia? Mutawatir maknawi dan mutawatir lafzi. Itu mutawatir lafzi. Mutawatir maknawi, hadis angkat tangan. Waktu ketika Nabi baca doa. Ini mutawatir maknawi. Banyak keadaan Nabi angkat tangan. Ini mutawatir. Ingkar angkat tangan, masalah tu. Orang baca doa, angkat tangan, dia ingkar. Masalah ni. Masalah sebab apa? Sebab ni mutawatir. Mutawatir maknawi. Berpuluh, ratus, ribu sahabat riwayat hadis tersebut. Tiba-tiba hang kata tak. Walaupun dalam bukan satu keadaan Nabi angkat. Waktu perang Badar Nabi angkat, waktu perang ni Nabi angkat tangan, waktu doa, waktu ni Nabi angkat tangan. Jadi banyak keadaan. Jadi para sahabat ramai yang tengok. Semua riwayat hadis yang sama. Nah, di waktu tu ulama kata ni mutawatir maknawi. Makna apa dia? Maknanya angkat tangan boleh ketika doa. Faham tak? Dalam ilmu hadis lah. Ala kulli hal, sebab apa? Sebab kita nak kena faham kenapa Imam Subki keluarkan pandangan ni. Nah, jangan baca saja, baca dengan faham. Faham tak? Sebab dia kata tidak ada dalil khata'i. Sebab pengambilan akidah adalah daripada dalil khata'i. Itu cara dia. Boleh nampak lah? Bukan dia tak jumpa macam kita kata. Jadi ulama yang menggunakan pandangan para wali lebih tinggi daripada para awam malaikat, dia gunakan hadis yang kita sebut tadi. Ulama warasatul anbiya, maka mereka mewarisi kedudukan para nabi. Tingginya kedudukan mereka. Wajib mereka dihormati seperti menghormati para nabi. Itu kedudukan para wali ini tinggi. Dan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, berlaku pada Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Waktu ketika mana ni Habib Umar cerita. Satu hari dalam mimpi. Mimpi sebut Sayyidina Musa AS bersama dengan Nabi SAW dalam mimpi. Jadi Sayyidina Imam Ghazali ada juga dalam mimpi. Ada seorang ni mimpi. Dia tengok ada Nabi, ada Nabi Musa. Nabi Muhammad ada, Nabi Musa pun ada. Boleh nampak Imam Ghazali dalam majlis tersebut. Imam Ghazali jalan pergi nak salam dengan Nabi SAW. Jadi adab kita salam dengan orang dalam majlis, salam dengan orang yang paling tinggi. Kemudian baru orang yang nombor dua. Kita kalau main majlis, hantar mak sebelah dari pintu tu. Tak. Dia tak tengok tok guru dalam majlis. Dan kita masuk majlis kena salam dengan orang yang paling tinggi dalam majlis tersebut. Kalau ada ulama, ada pemimpin, salam ulama dulu. Baru salam pemimpin. Faham? Pemimpin jenis korupsi, salam tak lembu. Baru tak lembu ke tangan, baru salam. Baik. Jadi salam dengan tok guru dulu. Jadi bila tengok dalam majlis tu Nabi ada, Sayyidina Musa ada, Sayyidina Musa AS ada kat situ juga. Salam dengan siapa? Salam dengan Rasulullah dulu. Bila salam dengan Rasulullah, baca tangan Rasulullah, salam dengan Sayyidina Musa AS. Pas salam dengan Sayyidina Musa, Nabi Musa tanya, "Man ismuka?" Nama siapa? Imam Ghazali jawab apa? "Ana Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Nabi Musa kata apa? "Aku tanya nama hang, awak jahabak dengan tok wan dengan ayah apa semua. Aku tanya nama hang pun. Nama Muhammad cukup." Dia kata, "Tak. Saya tanya kamu." Imam Ghazali tanya balik. Dia kata, "Wahai Nabi Allah, saya tanya kepada kamu. Waktu ketika mana Allah Ta'ala tanya kepada kamu, apa yang ada di dalam tangan kamu kan?" Jawab ayat ni kan? Tak ingat. Siapa ingat? Ayat tu. Surah apa? Tak ingat. Saya pun tak ingat. Sebab kita tak pakai Quran. Ini masalah kita. Kenapa ya? Jadi bila tanya tu, maka dia jawab banyak. Nabi Musa jawab panjang. Allah Ta'ala salah satu je. Kamu jawab banyak. Dalam ayat Quran, Nabi Sayyidina Imam Ghazali buat keluar ayat tu. Allah Ta'ala tanya satu, kamu jawab banyak ni. 3 jawab. Kenapa kamu jawab banyak? Dia kata kerana bercakap dengan apa ni, dengan sesuatu yang kita cintai, kita tak mau cakap pendek. Maksudnya nak cakap banyak. Walaupun tanya satu, jawab panjang. Kerana kita cinta dengan orang yang bercakap dengan kita tu. Baik kata Nabi Muhammad Ghazali, macam tu juga aku cintakan kamu. Kamu tanya aku satu, aku jawab panjang kerana aku nak lama cakap dengan kamu. Dia hebat lah. Nabi Musa Masya Allah waktu tu terkejut. Nabi Muhammad SAW tanya pada Nabi Musa SAW. Nabi Muhammad senyum waktu tu. Seronok duduk tengok perbahasan antara Imam Ghazali dengan Nabi Musa SAW.
Jadi bila tengok bahasan tu, Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, adakah di kalangan umatmu ada ulama ada macam dengan umatku ni?" Nabi Musa kata, "Tak ada. Tak ada yang hebat macam ni." Ini pujian Nabi Allah Musa AS kepada Nabi Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Ghazali banyak orang cerita dia kalau tengok dalam kitab-kitab sejarah. Dalam kitab-kitab manaqib Imam Ghazali sangat banyak. Ada disebut satu kisah seorang ulama mimpi bertemu dengan, nampak dalam mimpi tadi di Kaabah Al-Musharrafah ramai para nabi. Ramai para nabi. Nabi Muhammad di situ dan ramai para alim ulama. Masing-masing sedang beratur untuk baca kitab. Kitab yang mereka tulis ketika di muka bumi Allah Ta'ala. Nah, antaranya Al-Imam Abu Hanifah. Dalam mimpi itu nampak Imam Abu Hanifah sedang baca kitab dia sendiri di depan Nabi SAW. Maka Nabi angguk. Maksudnya membenarkan semua adalah ditulis. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian tak lama kemudian ada kitab yang kata dalam mimpi sebut, yang kitab tu dibaca kemudian dilempar. Nabi lempar kitab sebut. Maksudnya dalil kata kitab ni ditolak oleh Nabi SAW. Ada yang macam tu. Maksudnya semua penulis datang waktu tu. Dan tak lama kemudian Nabi SAW sebut dalam mimpi, "Aina Al-Ghazali? Aina Al-Ghazali? Mana Al-Ghazali?" Imam Ghazali waktu duduk belakang, duduk sembunyi kan. Imam Ghazali pun, "Ana ya Rasulullah. Ha ana ya Rasulullah." Kata, "Mai kat, ta'an. Buat mai kitab kamu." Dia pun buka Ihya. Bab berkenaan dengan sifat Nabi SAW. Maka dibaca sifat Nabi dan Nabi seronok waktu tu. Sambil senyum sambil duduk angguk. Anak abang kata abang, kitab ni sangat dekat. Betul ya kata Syekh Omar, Syekh Habib Omar semalam malam sebelum tu. Nak tengok orang ni ulama yang akhirat dengan ulama dunia, beza dia pada mencintai Ihya ataupun tidak. Cinta kita Ihya, maksud dia ni ulama akhirat. Benci Ihya, maksud dia ni bukan ulama akhirat. Dia bukan ulama yang betul. Ulama yang tak betul. Baik. Kuliahan habis. Jangan angkat ni. Dia cerita bab-bab ni jadi panjang. Terima kasih yang telah memberikan hadiah. Benar ni. Tak guys. Malam banyak lalat yang angkat. Habis lalat satu rumah. Baik. Kemudian nombor 14. Baik yang ke-14. Kita sambung selepas rehat insya-Allah. Allah Taala.